Okay, alright. Assalamualaikum dan selamat pagi. Jadi hari ini kita bertemu kembali. Semalam kita buat latihan melalui grup WhatsApp kita. Dan hari ini kita akan undang kaji tajuk Lita Pendawaian. So, kenapa penting lukisan Lita Pendawaian? So, saya akan bacakan dia punya poin-poin penting sahaja untuk kefahaman kita sebab kita dah belajar tentang tajuk ni. Jadi kita tengok tujuan dia. Antara tujuannya adalah bila kita lukis sesuatu ni, kita nak melihat kepada cara sambungan. Ini ni cara sambungan. Dan kita juga boleh tengok apa dia alat pelindungan yang dipakai, serta kita boleh tahu saiz kabel. Itu adalah tujuan Lita Pendawaian. So, yang kedua adalah lukisan ni biasanya kita boleh tengok, kita dapat bezakan di antara satu pasar dan tiga pasar. Contohnya dalam lukisan satu pasar berdasarkan skala, dia ada skala dia. Antaranya adalah kita boleh tengok fungsi kawalan dan susuk atur lita dan juga prosedur lukisan. Yang ketiga, melalui lukisan juga kita boleh menyemak dia punya keperluan pengguna. Maknanya pengguna ni customer lah. Contohnya kalau kita ambil satu projek, customer nak macam mana? Adakah dia sama dengan permintaan yang customer nak? Contoh macam itulah cerita dia. Maknanya lukisan ni kita nak verify, kita nak mengesahkan betul tak buat ikut spek, ikut kita punya piawaian dan sebagainya. Itu adalah tujuan lukisan Lita Pendawaian. Alright. Kita juga tengok kat sini macam mana kita nak sediakan lukisan satu pasal ni. Macam mana? Okey, baik. Poin yang pertama, kalau kita nak lukisan satu pasal ni, kita perlu ada sambungan dia, ada alat pelindung dia, ada saiz kabel. Ada cukup 3 benda tu, itu adalah lukisan satu pasal. Lukisan elektrik satu pasal lah. Dan juga kita ada sama lebih kurang apa yang saya terangkan tadi. So, untuk kegunaan lebih detail lukisan pendawaian ni, bila sesuatu benda atau sesuatu plan ataupun sesuatu bangunan ataupun jentera dan sebagainya, dia mesti ada lukisan pendawaian dia. Sebab apa? Kita ada, berdasarkan lukisan pendawaian tu, kita boleh buat kerja pemasangan, kita boleh membaiki lita, kita boleh menyenggara lita, dan kita boleh juga mengesan kerusakan lita. Itu adalah kegunaan lukisan pendawaian. Ini biasanya masuk dalam periksa juga ni. Apakah kegunaan lukisan pendawaian? Biasa soalan akan tanya, apakah kegunaan biasa diberikan 3 kegunaan lukisan dan sebagainya lah. So, umumnya lukisan pendawaian ni kita boleh bahagikan kepada 2 jenis. Antaranya ialah yang biasa yang saya cakap, lita lampu dan juga lita kuasa. Lita lampu ni biasa lita beban lah. Lita beban yang tidak tinggi. Maknanya lita lampu ni termasuklah kipas. Lita kuasa hanya soket alih keluar sahaja. Okey. Kuasa soket alih keluar sahaja. So, kita tengok lita pendawaian lampu. Okey, baik. Lita pendawaian lampu ialah susunan kabel serta alat lengkap bagi mengawal beban lampu. Maknanya dia ada kabel yang bersambung dan juga ada aksesoris tertentu lah untuk mengawal lah, on off switch dan sebagainya. So, lita lampu yang biasa digunakan dekat Malaysia ni, kita ada satu hala, kita ada 2 hala dan juga kawalan perantaraan. Dalam bahasa Inggeris macam itulah, one way control, two way control dan intermediate control.
So, bagi seterusnya, kita go through lagi. Macam mana kawalan litar satu hala? Okey, baik. Litar satu hala ni adalah litar yang biasa digunakan untuk pendawaian lampu di mana punca lampu dikawal pada satu tempat sahaja. Maknanya kawalan yang kita nak gunakan tu adalah kita menggunakan satu suis kutub tunggal ataupun disebut suis satu hala. Seperti dalam gambar rajah satu ni, di mana S1 ni adalah suis satu hala. Sekejap kita nak buat notation sedikit. Okey. Okey, ini adalah yang saya merahkan kat sini. Ini adalah S1 suis satu hala di mana kita ada C1. Ini adalah com dan L adalah live. Ini semua adalah sambungan daripada wire mana? Wire live. Tengok warna merah ni. Bermula pada live, masuk ke C1, tidak akan keluar. Alright. Okey, maknanya kita sebut juga pada kabel neutral ni, punca neutral disambung kepada N1, N2. Okey. Saya buat kat sini. Punca neutral ni depan sambung kepada N1, N2. Itu adalah sambungan bahagi neutral sahaja. Mana dia tidak melalui laluan kabel live. Tidak. Okey. Bila tengok kabel earth, kabel bumi ni warna hijau ni, dia merangkumi semua sekali. Dia ronda semua sekali. Maknanya dia pergi ke S1, dekat dalam S1 ni ada pin point lah. Maknanya kita boleh bumikan kat situ. Lepas tu dia naik kepada L2, sambung kepada terminal E L2 dan melalui terminal EL1. Itu adalah contoh yang mudah lah. Pendawaian dua lampu dikawal oleh satu suis satu hala. Maknanya fungsi lampu ni, bila kita tekan S1 ni, dua-dua lampu menyala. L1 menyala, L2 menyala. Itu disebabkan kawalan satu hala. Okey, baik. Seterusnya kita tengok lagi data lain. Bagi kawalan dua hala ni, kita tengoklah. Tak payah baca nota di atas tu. Siapa nak faham lagi boleh baca. Tapi kat sini saya akan terangkan apa yang terdapat dalam gambar rajah yang yang ada lah. Okay, baik. Kita besarkan sikit, boleh besarkan. Kita besarkan lagi. Boleh kot. Okay. Oh, boleh. Okey, kita tengok rajah 2 ni menunjukkan pendawaian dua lampu dikawal oleh dua suis dua hala. Jangan keliru daripada letak yang pertama tadi. Okey, step by step macam mana kita nak kenal function dia macam mana. Kita lihat di mana kabel live dulu. Kabel live ini adalah kabel live. Okey. Kabel live disambung kepada C1 di sini dan dia akan pecahkan kepada dua iaitu L1, L2 pada S1. Jangan pening-pening kepala, relax saja, relax santai. Kita santai hari ini, jangan stres. Okey, pada COM1, L1, L2. Okey, peringatan kalau kita menggunakan switch dua hala, L1 kita akan sambung kepada L2. Lihat di sini L2, L1. Okey. Kalau L2 daripada S1 mesti disambung kepada L1 pada S2. So dekat sini lama-lama kita akan faham dan kita akan ingatlah bendanya tidak complicated sangat. Senang difahami. Dia kalau kita faham wire live, insya-Allah wire-wire lain amat mudah.
Sebab yang paling sukar di sini ialah wire live ataupun wire hidup warna merah tu. Okey, warna merah. Okey, kita tengok L1 pergi ke L2, S2, L2 pergi ke L1, S2. Okey, baik. Di mana kita tengok C1, S1, dia L sambung kepada COM 1. C tu adalah COM ya. Kita tengok COM yang nombor 2 ni, dia terus ke lampu. Dia terus ke lampu. Maknanya daripada lampu L2 tu, dia ada tarik lagi punca dia ke lampu 1. Nampak? Saya bulatkan. Saya bulatkan. Kita nak bulatkan. Alright. Lihat. Oh, tak boleh. Gandu sekejap. Di sini. Nampak? Saya bulatkan lagi. Di sini. Alright. Okay. Ini semua saya cerita pasal wire line. Sebab wire-wire lain sangat mudah kita faham. Okey. Tengok apa yang berlaku. L2 pergi ke L1 line. Okey, dah tamat cerita wire line. Bila tamat cerita wire line, kita pergi cerita wire neutral. Di mana wire neutral? Kita tengok. Kita akan ubah color warna biru. Okey, alright. Oh, sorry. Apa ni? Apa yang berlaku ni? Apa yang saya tekan ni? Alamak. Okey. Maaf ada gangguan teknikal sikit. Okey, dekat sini kita tengok di mana dekat N, kita pasang N, wire neutral. Bermula pada neutral, dia akan sambung kepada L1. Dia pergi neutral. Okey, saya bulatkan, senang kita faham. Okey, lepas tu dia tarik, masuk lagi kepada punca terminal N pada lampu 2. Itu je ceritanya. Ceritanya bermula 3 tempat saja. Yang pertama masukkan bahagian sini, masuk ke L1 dan L2. Okey, alright. Seterusnya kita tengok wire earth kita. Cerita wire earth. Okay. Earth, dia biasa akan ronda semua sekali. Macam yang saya cerita tentang rajah yang pertama tadi. Okey, alright. Okay, tengok cerita wire bumi. Dia pergi ke S1. Dia point kat situ, dia bumi S1. Dia terus ke S2. Dia bumi pada S2. Naik kepada lampu 2. Dia bumi dekat lampu 2. Dan terus kepada L1. Dan dia bumi pada L1. Okay, boleh faham? Senang cerita. Dia macam-macam cerita yang kita boleh cerita dalam ni. Bergantung kepada pemahaman kita lah. Tengah-tengah tu dia akan cerita rintangan dia, penyebatan dan sebagainya. Tapi secara asas dia, saya nak cerita kat sini, dia punya point-point sambungan. Okay, supaya kita mudah faham. Dia punya advance cerita, kita akan pergi pada hari-hari yang lain lah. Sekarang kita basic dulu. Apa yang berlaku? Macam mana point dia sambung? Itu benda yang perlu kita tahu. Okay? Ini adalah 2 lampu dikawal oleh 2 switch, 2 hala. Macam mana function dia? Okey, bila saya tekan S1, okey, saya tekan S1 dekat sini. Okey. Lampu dua-dua lampu ni, L1 dan L2 ni, dia akan menyala. Boleh faham? Dia menyala serentak. Satu switch S1 ni, bila kita tekan on, lampu 1, lampu 2 menyala. Bila kita tekan balik pada S2, lampu 1, lampu L2 tadi yang menyala akan off. Okey, lampu L1, L2 tadi dia akan
off sebab ini adalah switch dua hala. Maknanya kalau kita on sebelah, kita boleh off sebelah. Kalau kita boleh on sebelah, kita boleh off sebelah. Kalau kita off sebelah, kita boleh on balik sebelah. Itu cerita dia. Tutup sana, boleh tutup dekat sini. Tutup sini, boleh tutup dekat sana. Boleh faham? Okay? Ini adalah basic yang paling sangat pentinglah untuk kita faham. Okay, alright. Kita pergi ke lintas seterusnya untuk pagi ni. So, lintas seterusnya. Okay. Alright. Okay. Terusnya kita akan cerita kat sini. Ya, okay. So, Rajah 3 ni dia menunjukkan di mana. Oh, sorry ya, maaf ya. Saya okey. Senang sikit nampak. Okey, ini gambar tadi. Maaf. Okey, ni Rajah 3. Okey, Rajah 3 ni adalah pendawaian satu lampu dikawal oleh dua switch dua hala dan satu switch satu perantaraan. Okey, satu perantaraan. Di mana kita tengok dekat sini cerita yang paling banyak adalah cerita apa tu? Cerita kabel live atau wire hidup yang warna merah tu. So kita try tengok apa cerita. Kita baca litar ni. Kita baca lukisan ni macam mana. Kalau kita faham lukisan ni, insya-Allah kita boleh faham semua, insya-Allah. So, kita tengok. Ini adalah pendawaian satu lampu dikawal oleh dua switch, dua hala dan satu switch perantaraan. So, jom lihat apa yang berlaku pada data Rajah 3. So, jadi kita tengok bermula pada L line. Perjalanan cerita dia akan turun kepada switch 1 disambung kepada COM 1. Okey. COM 1 ini adalah switch dua hala dan dipecahkan daripada L1 dan L2. Ingat L1 jika bersambung dengan switch perantaraan, kita mesti ikut nombor yang sama. Okey. Ini adalah tips yang penting. Saya ulang tips yang penting. Sekiranya kita menggunakan switch perantaraan, kita perlu menggunakan label nombor yang sama. Okey? Boleh faham? InsyaAllah kita akan teruskan. Okey, L1 pada S1 dia akan sambung kepada L1. Alright. Untuk makluman dan peringatan supaya tidak keliru, switch 2 ini adalah switch perantaraan. Kenapa? Mengapa? Okey, kita lihat perbezaan antara switch dua hala dengan switch perantaraan. Switch dua hala mempunyai tiga terminal. Kalau switch perantaraan kita ada 4 terminal. L1, L2, L3, L4. Kalau switch perantaraan kita ada COM, kita ada L1, kita ada L2. Alright? Boleh faham? InsyaAllah teruskan lagi. Santai-santai pada pagi ini. Okey. Seterusnya kita lihat lagi perjalanan. Tadi L1 ke L1, L2. S2 ni switch perantaraan. Saya banyak kali saya ingatkan supaya kita mudah faham. Okey. Lepas tu L2. L2 ke mana? L2 okey, sambung kepada L3. Okay, L3. Kenapa tidak L2? Okey, basically apa yang saya cerita tadi adalah terminal permulaan sahaja. Terminal permulaan. Itu tips. Kalau kita nak guna switch perantaraan,
Mula-mula kita guna label yang sama pada permulaan. L1, S1 ini dan S2, L1. Bila L2, dia tak boleh pair kepada L2, S2. Dia mesti berlawanan sedikit. Dia anjak satu. Jadi L3. L3. Okey, seterusnya kita tengok pada switch perantaraan iaitu S2, L1, L3 sudah bersambung. Maknanya seterusnya kita teruskan cerita pada L2. Okay. L2 akan bersama di mana? Cuba teka. Di mana? Tengok. Di manakah terminal L2 pada S2 ni akan pergi? Ya, tidak lain tidak bukan. Dia akan pergi kepada L1, S3. Nampak? Nampak tak? L1, S3. Nampak tak di situ? Okey. Dan juga L4 dekat sini. Saya bulatkan. Pergi kepada L2. Maknanya dia tolak satu. L2 jadi satu. L4 tolak dua. Jadi L2. Okey, boleh faham? InsyaAllah. Mudah saja ni. Kita boleh menguasai dia. InsyaAllah. Okey. Pada S3 ni lah sekali COM. COM 2 akan terus ke lampu. Terminal L dia kat sini. Alright. So habislah cerita live. Wire live, cable live. Okay. Alright. Boleh faham setakat ni? Ada pening kepala? Jangan pening kepala. Kita santai-santai saja. Yes. Relax. Okay, kita tengok pula kepada kabel neutral kita. Mana kabel neutral? Di sini ya. Dan ceritanya ada pada dua tempat. Mula pada N, akhir pada N pada lampu satu. So, pergi cerita wire bumi kita, wire earth. Okey, wire earth dekat sini. Biasalah wire earth ni dia panjang. Kerana apa? Dia suka ronda pada semua tempat. Dia pergi, kita tengok perjalanan cerita dia. Pada wire earth, dia pergi ke S1. Okay, dia bumi S1. Dia naik, dia terus ke S2. Dia bumi pada S2. Okay. Masuk, dia pergi ke S3. Dia bumi pada S3. Last sekali, dia mesti ke bumi dekat terminal E. Itu lampu satu. Ya, habis cerita. Habislah terminal kita. Cukuplah. Pening tak? Nampak tak? Kalau saya cerita memang nampak lah. Kalau kita tak cerita, kita tengok, banyaknya kabel apa ni, aku nak buat apa ni. Maknanya kita kena faham satu-satu cerita. Supaya biasanya kalau ada temuduga untuk soal jawab, dia akan tanya, dekat mana wire N sambung? Dekat mana kabel line sambung? Di mana akhir dia? Dia akan tanya soalan-soalan macam tu. Ini adalah kefahaman berdasarkan lukisan pendawaian. Okay? Lukisan pendawaian yang kita buat, yang kita perlu faham apa yang kita buat, apa yang kita sambung dan sebagainya. Serta kita tahu fungsi sesuatu litar pendawaian. Okey, relax. Kita clear sekejap. Seterusnya, ada soalan nak tanya? Tak ada? Diharap kita sama-sama lah faham apa yang kita nak buat. Sebab ini adalah antara rajah-rajah yang selalu keluar dalam soalan dan selalu ditanya oleh PPL kita, pemeriksa kita dan sebagainya lah. Apabila dah habis pendawaian, dia akan tanyalah kabel saya berapa guna, macam mana fungsi litar yang kau buat, berapa voltan yang kamu pakai, berapa watt lampu yang boleh dipakai dan sebagainya. Dia akan tanyalah fungsi dan sebagainya. Bila kamu boleh jawab soalan-soalan macam itu, bermakna kamu jawab semua dengan kadar yang tepat dan betul
boleh dikatakan kamu sudah mencapai tahap kompeten pada masa itulah. Bergantung pada apa jenis kita yang kita buat. Bila kamu faham, orang tanya macam mana pun, jawapannya itu saja. Pusing-pusing itu saja. Okey? Harap kita sama-sama memahami lita. So kita tengok lagi, ada tak lita-lita lain? Lita pendawaian kuasa. Okey. Lita pendawaian kuasa. Dia terbahagi kepada dua je. Sebab bila kuasanya, lita kuasa ni biasanya untuk dia memberikan kuasa. Macam power pula kan. Macam kita pegang suatu benda tu, kita dapat power. Okay, alright. So, lita pendawaian kuasa ni, senang cerita adalah lita soket alih kedua. Dia memberikan kuasa kepada alat-alat atau mesin atau motor dan sebagainya. Jadi kita on, dia akan beroperasi, dia akan berpusing dan bergerak. Dia akan proses. Okey, baik. Kita lihat bagaimananya. Secara umumnya bagi pemasangan domestik ni, beban kuasa yang dipasang melalui soket alih keluar 13 ampere. 13 ampere. So, kita tengok dekat sini bagaimana lita pendawaian boleh dibagikan kepada dua jenis, iaitu lita kuasa. Dalam kuasa kita ada dua jenis. Maafkan saya. Pendawaian kuasa ada dua jenis, iaitu lita jejari dan juga lita gelang. So, antara lita jejari ini adalah jenis lita yang mengalirkan fasa pengalir neutral dan bumi yang diambil dalam KFA, fuse peti fuse agihan. Okay. Sebagai lita kecil yang disambungkan kepada soket alih keluar. Daripada KFA tu terus kepada soket alih keluar. Dia ada on off saja. Boleh faham? Kepada KFA, okay, terus kepada point soket alih keluar. Inilah contohnya lita. Okey. Saya assume dekat sini. Sekejap tahun lain sikit. Tahun ini cantik. So, di sini. So, di sini adalah KFA. Saya buat petak lah, senang nampak kan. Petak yang warna ungu ni adalah KFA kita. Tak faham juga? Okey, saya letak lah, saya tulis lah dekat sini KFA. Demi anak buah saya, anak murid saya kan. Tulis apa? PFA. PFA pun boleh. Tulis PFA. Peti fuse agihan. Okey. Dekat PFA ni, contohnya untuk soket alih keluar sahaja. Contohnya petak PFA. Daripada ada 3 terminal, live, neutral, earth. Terus kepada SK1, soket alih keluar 1 dan soket alih keluar 2. Tengok bagaimana cara sambungan dia. Dekat sini kita kena faham. Di mana cerita live, cerita wire neutral, cerita wire earth adalah sama. Nampak? Tak ada lebih, tak ada kurang. Tengok apa yang berlaku. So, dekat sini kita tengok orang. So, wire light sambung ke live SK1, sambung kepada live SK2. Begitu juga terminal yang lain. Nampak tak? Sama. Kena faham ke situ. So, bila sama macam ni, ini adalah lita jejari. Ini adalah lita jejari. Lita jejari itu tipe mana yang kau sambung, dia akan sama pada point yang kau nak sambung. Okey, boleh faham? Kita tengok lita seterusnya. Okey, lita seterusnya. Alright. Lita gelang. Okey, lita gelang. Ceritanya banyak. Okey, tak apa, jangan risau, jangan pening kepala. Relax saja. Lita gelang. Apa lita gelang ni? What is the kind of fish this is? Lita gelang. Okey. Kenapa ni lita gelang ni? Okey, lita gelang adalah satu lita di mana
Lita pendawaian kuasa, pengalih fasa 1, pengalih neutral, pengalih bumi, LNF, LNE lah. Okay. Daripada KFA atau PFA sebagai satu lita kecil akhir disambung pada soket alir keluar dan disambung semula masuk kepada KFA. Mana dia pergi, dia datang balik ke KFA. Okey, tengok balik apa yang berlaku. Okey, tengok lita gelang ni. Okey, jom. Kita tengok apa yang berlaku. So, kat sini lah. Okey, ini KFA. Okey, saya tulislah KFA, PFA. Okey, dalam PFA kita ada live dan neutral di mana ceritanya mana dia keluar, dia akan datang balik kepada KFA atau PFA kita. Peti kuis agihan. Dia return balik. Nampak tak? Dia mana jalur-jalur dia. Cerita wire live daripada SK1, SK2, sambung SK3, masuk ke SK4. Terus masuk balik ke wire live. Kita boleh faham? So, kenapa ada sulur dekat sini? Kenapa SK5 ni ada sulur? Okey. Saya akan ceritakan sedikit. Apa dia sulur itu? Kejap ya. So, pada lita gelang ni, dia punya bilangan soket ni, kita boleh sambung pada point yang dah disediakan tu. Dia panggil sulur lah. Mana SK5, pada SK1 ni kita boleh tambah lagi. Maknanya bila kita tambah, itu jadikan sulur. Okay, ataupun spur. Okay, boleh faham dekat situ. Kita faham. Kita boleh tambah banyak-banyak mana kita nak. Sebab ikut bilangan maksimum tak ada untuk lita pendawaian gelang ni. Tapi dia adalah keadaan dia tidak melebihi beberapa ribu watt. Dia adalah. Tapi saya tak cerita detail. Kita sembang-sembang santai. Kita lihat cerita-cerita dia dekat sini. Ada wire kuning. Kuning tak ada. Ada wire hijau, wire merah, wire biru. Alright. Okay. Tengok cerita dia. Dia pergi dan dia kembali. Bila dia go out, dia mesti return balik dekat PFA. Okay. Ini adalah contoh lita gelang. Ada tak lita gelang pasal kat lampu? Tak ada. Kalau ada pasang lita gelang dekat kipas lampu ni, mau pening kepala. Orang tak buat. Biasanya orang buat pada lita keluar kuasa. Dia memberikan kuasa. So kita kena ingat tu. Okay, baik. Seterusnya kita tengok apa lagi yang ada. Okey, ini adalah benda-benda yang penting di mana dalam lita pendawaian elektrik satu fasa kita ada jujukan utama. Kita ada lita jujukan utama. Okey, baik. Di antara benda-benda atau komponen yang paling penting dekat sini, nak draw. Okey, kita kena faham. Okey, dekat sini yang saya orenkan, saya tak oren. Ini adalah fuse perkhidmatan dan perangkai neutral. Perasan tak dalam lukisan skematik, lukisan pelan, kita buat secara melintang. Tapi kali ini menegak. Ini kita kena faham juga sebab kita kena tengok spek lah. Secara teori pemasangan tu. Dekat mana sambung, dekat mana point dia berakhir dan sebagainya. Ni meter kilowatt jam, ada dalam ni ada live neutral. Benda-benda ni, benda macam ni lah kita kena faham. NL. Kenapa? Dia sebab dalam meter kilowatt jam tu dia ada point dia sendiri. Sebab itulah kita dalam lukisan tu kita kena nyatakan spek mana. Kadang-kadang brand lain, dia terminal dia tempat lain, tak sama. Kiri neutral contohnya. Kalau brand B, kanan baru neutral. Itu adalah contoh-contoh yang biasalah yang boleh saya beri contoh apa yang terdapat dalam market ni macam jenis salat. So ikut apa yang kita buat mengikut spek.
Okay. Okay, ini adalah switch utama di mana switch utama kita, dalam switch utama ni kita ada satu fuse yang akan kontrol lah, dia akan cut wire line. Okay, wire ni tu disambung. So ini adalah PLAB. PLAB, LN, nampak tak? Dalam kita punya KFA. Benda cerita sama je, dia kurang ceritanya. Okay. Dan kita ada palang bas yang bawah tu biasa kita guna wire lah. Ada terminal E dan terminal N. Di mana? Tengok wire line dia akan masuk pada palang bas. Okay, sekejap. Saya tukar tu. Saya bulatkan sikit. Ya, terminal line dia akan masuk pada palang bas. Okay. Neutral dia akan masuk point neutral. Okay. Boleh faham kat situ? Boleh nampak tak apa yang kita buat selama ni? Nampaklah tu. InsyaAllah boleh dapat. Kan? Tapi tak apa. Tengok lagi apa yang berlaku. Okey. Ini adalah kotak fuse agihan. So benda-benda atas ni ada dalam kotak KFA ke? Dalam PFA ke? Yes. Ada. Memang ada dalam tu. Kecuali kita ada buat peti fuse agihan yang lain. Dia ada MCB sahaja dalamnya. Ataupun ada RCCB sekali lah. Mengikut pengguna lah. Okey. Tengok elektrod bumi ada kat sini. So bagi saiz kabel, kita tengok kat sini. Kalau 6mm dengan 10mm PVC, ini adalah bekalan utama untuk permintaan arus tidak melebihi 32 ampere. Biasanya untuk aircon lah. Bila kita pakai aircon ni, kalau kita nak guna, biasanya aircon ni dia tarik arus yang kuat. Kenapa arus? Tidak voltan. Okay. Voltan cerita lain. Okay. Arus ini adalah benda yang mengalirkan elektrik. Sama juga voltan. Kita kalau nak gambarkan voltan ni dia punya kulit lah. Arus ni apa? Arus ni lebih cerita pada tulang dia lah. Kalau saya salah lah kot. Okey, saya hanya memberi perumpamaan untuk mudah kita faham. So bayangkan arus ada 32 ampere ni. Arus dia. So kita arus ni besar. Bila besar kita kena pakai kabel yang sama dengan dia, lebih besar. Kalau ada lebih pada 32, kalau ada besar lagi 63 ampere, kena pakai wire yang besar. Support ni 10 jari, 16mm, 25mm, 2 jari. Ini adalah kabel. Supaya apa? Kenapa jadi besar? Supaya kabel tu tidak mudah hangus terbakar. Kabel ni tidak harus mengalir, dia akan panas. Okay? Bila panas, lama-lama plastik akan cair. Bila dah cair, dia akan bercantum, dia akan terbakar. Itu kita kena elak. Sebab itulah kena pakai wire yang ikut spek. Okay. So, kita nak tengok macam mana kita nak memeriksa lukisan satu pasal dan tujuan pengesahan untuk pengguna kita. Contohnya soalan kita kat sini ada gambar rajah L1 PFA, ada soket dia. Inilah contoh soalan-soalan daripada gambar rajah. So, lukiskan gambar rajah pendawaian bagi rajah berkenaan pada ruang jawapan berdasarkan kendalian yang diberikan. Setiap tamatan kabel mesti dilabelkan. Okay. So, kendalian litar dekat sini. Switch 1, switch 2, switch 3 mengawal lampu 1. Switch 1, switch 3 ni switch 2 hala. Kita baca tadi kan, 2 hala kan. Switch 2, switch perantaraan. Ingat, switch perantaraan macam mana? Dan SAK, soket alih keluar 1 dan 2 SAK disambung secara litar jari. Okey. Agak-agak boleh lukis tak ni? Ini tak lukis. Okeylah, sebagai job untuk hari ini lah, sebagai saya berikan tugasan, saya rasa kita akan berhenti setakat ni untuk video kita pada hari ini. Saya nak kamu lukiskan litar pendawaian bagi soalan ni. Okey.
Sekejap, cikgu nak kecilkan bagi kamu nampak lah apa yang kena buat. Okay, alright. Oh. Okay, satu kat atas dalam lampu satu lah. Yang paling penting kendalian ni. Kendalian kita kena pilih. Nanti bolehlah pause and forward dalam video nanti. Ni sebab kita dah record kan. Okay. Tengok kendalian tu. Okay. Untuk job hari ni, kamu perlu buat lukisan penawaian berdasarkan soalan. Okay. Bila dah siap nanti, lukis pada satu kertas kosong. Dah siap, boleh snap gambar kepada cikgu dan kita tengoklah betul ke tak betul ke. InsyaAllah kita tamatkan sesi kita pada hari ini. Diharap semoga kita faham apa yang berlaku. Moga kita sentiasa selamat. Amalkan norma-norma baru. Biasa amalkan. Sentiasa membasuh tangan menggunakan hand sanitizer ataupun sabun. Kerap membasuh tangan. Bila nak keluar, pakailah mask ataupun pelitup muka. Jaga penjarakan sosial dan ikuti SOP yang terkini. InsyaAllah kita akan berjaya menangani COVID-19. Stay home, stay safe. Daripada saya, ingat siapkan tugasan hari ini dan berikan jawapan kepada saya nanti. InsyaAllah. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.